Okey, Assalamualaikum semua. Sekarang dah pukul 10.20. Berapa total kehadiran sekarang? Saya tak boleh nampak daripada ni. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. 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 220. Boleh semua. Ada 220. 220. Maksudnya 100 lebih lagi lah yang tak datang. Okey, baik, tak apa. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay. Baik. Pertamanya kepada yang hadir, khususnya saya difahamkan Profesor Madya Dr. Zahra, Timbalan Dekan Jabatan Tinggi, ada bersama dengan kita. Cik Muhammad Faisal, dan mungkin ada pensyarah-pensyarah juga, penyarah-penyarah bidang khususnya yang hadir bersama dalam taklimat pagi ini, dan khususnya saudari pelajar DPP bagi sesi 2022-2023. Okey, pada pagi ini adalah kita adakan taklimat untuk pelaksanaan kursus pengalaman sekolah, iaitulah satu kursus bagi komponen persediaan profesional, yang mana kursus ini kalau di maktab perguruan ataupun di IPG dia dikenali sebagai ROS ataupun Rancangan Orientasi Sekolah. Jadi untuk persediaan profesional kita ada dua kursus. Kursus yang pertamanya, kursus ini PQI 6006 pengalaman sekolah, dan kursus yang kedua adalah kursus PQI 6007 latihan mengajar. Kursus ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi prinsipnya adalah untuk membolehkan kita melihat secara praktis perkara-perkara yang kita pelajari di fakulti, secara teori yang kita belajar di dalam kelas untuk pelbagai subjek. Jadi bila kita pergi ke sekolah, kita akan dapat lihat perbincangan-perbincangan yang bersifat teoretikal di dalam kelas itu secara applied lah, secara amali, secara realiti. Dan untuk pelaksanaan kursus pengalaman sekolah ni sebenarnya agak simple, tidaklah komprehensif seperti mana latihan mengajar yang akan kita lakukan pada semester selepas daripada semester kedua nanti. Jadi pengalaman sekolah ni, jadi mungkin saya akan pergi go through slide ni dululah, isu-isu berbangkit ataupun perkara penjelasan tentang pelaksanaan yang saya akan sentuh di peringkat selepas daripada selesai kita melihat kepada slide nantilah, Baik. Okey. So dari segi pengenalannya, pengalaman sekolah adalah kursus dalam program DPP, satu komponen dalam penyediaan profesional guru pelatih di institusi pendidikan. Kalau kita pergi di IPG pun mana-mana pun samalah, ataupun mana-mana universiti lain pun sama, dia ada pengalaman sekolah ini. Yang mana tujuan asasnya adalah untuk memberi peluang kepada pelajar memahami persekitaran sekolah ataupun college sebagai institusi pendidikan di samping memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah ataupun di dalam bilik kuliah. Kemudian melalui pemerhatian di bilik darjah ataupun kuliah, pelajar akan dapat menganalisis peranan dan tanggungjawab seorang guru. Kerana tidak semua daripada kalangan kita ni adalah berpengalaman dari segi mengajar di sekolah.
ataupun sebagainya. Mungkin ada juga sebahagian kita mengajar di prasekolah ataupun sebahagian kalau bidang pendidikan Islam dan tahfiz itu mungkin ada yang mengajar di kelas kafar dan sebagainya. Jadi persekitaran itu mungkin sedikit berbeza dengan sekolah di arus perdana, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dan juga sebahagian kita mungkin pernah mengajar di sekolah rendah, tetapi seperti yang saya sebutkan dalam taklimat haluan siswa dahulu, kita program DPP ini adalah memfokuskan kepada latihan guru sekolah menengah. Itu adalah understanding antara Universiti Awam dengan pihak KPM, yang mana IPG bertanggungjawab untuk melatih guru sekolah rendah dan Universiti Awam pula bertanggungjawab untuk melatih guru sekolah menengah. Namun demikian, apa yang kita lihat secara realitinya, bila pergi posting nanti, tidak semua pelajar-pelajar yang dilatih oleh Universiti Awam ni akan ditempatkan sekolah menengah saja, ada juga yang akan ditempatkan di sekolah rendah. Tapi itu perkara operasional pada peringkat SPP dan juga kementerian lah, ya. Tapi secara asasnya kita di Universiti Awam, kita bertanggungjawab untuk melatih guru-guru sekolah menengah. Jadi kerana itu kurikulum yang kita bincang, ya, lebih memfokuskan kepada kurikulum di sekolah menengah. Jadi sebab tu bila kita semua pergi ke pengalaman sekolah nanti juga, kita akan ditempatkan di sekolah menengah lah, kecuali dalam kes-kes khas. Sebagai contohnya, sebelum ini ada pelajar yang berstatus guru interim, jadi mereka memohon untuk melaksanakan pengalaman sekolah dan latihan mengajar di sekolah tempat mereka sedang berkhidmat itu. Jadi itu diberikan pertimbangan lah, dalam konteks kes khas sedemikian. Okey, jadi dikata melalui pemerhatian di bilik darjah ataupun kuliah, pelajar akan dapat menganalisis peranan dan tanggungjawab seorang guru, dedah kepada pelbagai pendekatan pengajaran serta mengenal pasti cabaran pengajaran bilik darjah dan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran. Jadi dalam PDP itu maksudnya kita akan cuba untuk memahamilah, berdasarkan kepada kewujudan kita di sekolah dan juga kita bersama dengan guru yang akan menjadi sampel kita nanti itu, ya. Sampel mungkin kita tak sebut sebagai case study lah, sebab case study ni dia lebih teknikal dan lebih detail, tetapi kita lebih kepada sampel kajian kita lah, kerana kita akan pilih seorang guru nanti. Okey, jadi dalam tempoh pelaksanaan pengalaman sekolah ini, dari segi keperluan tempohnya ialah antara 3 hingga 4 minggu. Jadi kerana itu untuk setakat ini yang kita pernah batch yang awal, yang pertama dan yang kedua dahulu, mereka buat 4 minggu. Dan keperluan pada masa itu adalah 2 buah sekolah. Sekolah yang pertama, sekolah menengah biasa, dan sekolah yang kedua mesti sekolah yang ada pra-universiti ataupun tingkatan 6. Tapi itu adalah praktis yang kita lakukan sedikit pengubahsuaian untuk disesuaikan dengan pelajar lah, dengan keperluan pelajar, sebab dulu ni mungkin bilangannya tak terlalu besar. Jadi kita requirement itu senang untuk nak dipenuhi. Tapi bila bilangan agak besar ni, jadi sukar untuk kita nak pastikan semua pelajar boleh dapat sekolah yang ada pra-universiti yang kita sebutkan tadi itulah. Jadi dalam tempoh kita pilih 3 minggu, maksudnya inilah, untuk kita laksanakan ini sebagai tempoh minimum itu. Sebab kalau sebelum ni biasanya mereka pergi, yang saya kata 2 sekolah tadi itu, 2 minggu sekolah pertama dan 2 minggu sekolah kedua. 2 buah sekolah yang kebanyakannya berbeza. Tapi sekarang ni kita hanya fokus kepada satu sekolah saja. Jadi dalam tempoh ini pelajar akan mendampingi seorang guru mengikut pengkhususan pelajar. Jadi ini yang kena faham tu, sebab contohnya macam ada seorang pelajar daripada pengkhususan bahasa Cina datang, bertanya kepada saya boleh ke tidak dia nak pergi ke sekolah yang tidak ada mata pelajaran bahasa Cina di sekolah tersebut. Jadi tak bolehlah, sebab guru mesti, maknanya kita, setiap pelajar tu dia mesti pilih seorang guru dalam bidang pengkhususan dia. Okay, jadi maknanya dia akan mendampingi guru tersebut dalam menjalankan tugasnya di dalam serta di luar bilik darjah ataupun bilik kuliah lah. Ini bilik kuliah ni kalau dulu kita untuk pelajar matrikulasi
ada yang pergi buat pengalaman sekolah itu di kolej matrikulasi. Tetapi perbincangan kita dengan bahagian matrikulasi, mereka mengatakan tidak semestinya, tidak semestinya untuk lakukan pengalaman sekolah ni di kolej matrikulasi. Sebab seperti mana kita ketahui, kalau matrikulasi ini agak sukar ialah apabila hanya satu kolej di satu negeri. Jadi nak tempatkan jumlah pelajar tu mungkin agak menyulitkan. Jadi kerana itu dalam perbincangan persetujuan kita dengan bahagian matrikulasi untuk pengalaman sekolah, pelajar-pelajar ataupun calon pensyarah kolej matrikulasi ini juga akan buat pengalaman sekolah di sekolah biasa. Tidak ada masalah. Cuma latihan mengajar nanti saja mereka akan pergi ke kolej matrikulasi. Jadi maknanya mendampingi dia dan juga memerhatikan pengajaran guru tersebut. Pelajar juga diminta untuk mengumpulkan maklumat mengenai sistem pengurusan dan juga iklim sekolah berkenaan. Jadi betullah dalam perbincangan kita sebelum ini, apabila memilih sekolah itu kita tidak menggalakkan terlalu ramai pelajar di sesebuah sekolah itu, kerana mengambil kira kewujudan guru dan juga bidang pengkhususan pelajar yang akan pergi. Jadi sebab itulah kita minta yang kita sebut dahulu bahawa dalam garis panduan untuk pilih sekolah itu kita kata satu sekolah sekitar 6 ke 7 orang dan sekurang-kurangnya ada 3 bidang. Supaya kita katakan contohnya kalau 7 orang, 2, 3. Jadi at least sekolah tu boleh adalah kita katakan guru yang mencukupi untuk bidang kita tadi tu, supaya setiap orang akan dapat satu orang guru untuk menjadi sampel bagi tujuan untuk yang kita sebut inilah mendampingi guru tersebut. Okey. Next, dalam kursus ini pelajar akan menulis laporan pemerhatian dan refleksi pengalaman sekolah mereka. Jadi dia punya hasil daripada pengalaman sekolah ni hanyalah dalam bentuk report yang anda akan hantar kepada penyelaras, refleksi kepada pengalaman yang anda lalui untuk tempoh 3 minggu berada di sekolah. Jadi untuk pergi seminggu yang pertama, minggu depan ni, tak perlu lagi untuk report itu, lebih kepada kita bina repo dulu, lepas tu wujudkan engagement dengan guru-guru yang kita pilih itu. Jadi mungkin maknanya kita boleh cerita kepada dia lah apa yang kita perlukan bantuan dari dia dan sebagainya. Jadi proses itu boleh ongoing. Jadi bila selesai daripada fasa 2 nanti, di penghujung semester nanti, barulah proses menulis report dan sebagainya perlu dilakukan dengan lebih komprehensif. Okay, kita lihat sedikit kepada hasil pembelajaran kursus ini. Di akhir kursus pengalaman sekolah, pelajar akan dapat memahami peranan dan tanggungjawab guru atau pensyarah. Kita tahu apa tanggungjawab sebagai seorang guru. Ini bagi saya sangat berguna kepada pelajar yang belum ada pengalaman berada di sekolah, sama ada sebagai guru ganti dan sebagainya. Ataupun kalau kita mungkin berpengalaman sebagai guru ganti, kita hanya mungkin banyak terlibat dengan pengajaran sahaja. Jadi aktiviti lain, co-curriculum dan sebagainya mungkin kita tidak pernah terdedah. Jadi ini adalah ruang untuk kita mengenali bagaimana peranan dan tanggungjawab seorang guru di sekolah ataupun seorang pensyarah di kolej matrikulasi itu. Yang kedua, menerangkan cabaran pengajaran ataupun kuliah di dalam kelas. Jadi sebab tu nanti anda akan pergi buat observation, masuk tengok dia mengajar, buat pemerhatian apa yang berlaku dalam kelas, buat catatan, buat komen tentang amalan pedagogi guru itu nanti. Jadi kita boleh dapat, bila kita perhatikan sendiri, maka kita buat analisis dan refleksi, kita boleh explain apa cabaran yang dilalui oleh guru berdasarkan pemerhatian kita. Yang ketiga, menerangkan pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru ataupun pensyarah dalam pengajaran. Okay? Jadi kita boleh tengok dalam bidang kita apa pendekatan yang digunakan oleh guru tersebut dalam pengajaran dia. Dan kemudian yang keempat, menerangkan pelbagai isu dalam pengajaran dan pembelajaran peringkat menengah dan juga peringkat pra-universiti. Okey, ini hasil pembelajaran. Okey, ini tentang pelaksanaan. Dari segi tempoh pelaksanaan kursus ni macam saya sebutkanlah, dari segi requirement kursusnya adalah antara 3 hingga 4 minggu. Jadi kita memilih 3 minggu saja kerana kekangan masa sebenarnya. Kita perlu buat, sebab tu anda perlu berdaftar semester 1 tapi tak buat. Maknanya tidak dijalankan semasa semester berjalan kerana
Sebabnya mudah saja kerana program kita dijalankan hanya 2 semester. Tetapi kalau kita lihat kepada rakan-rakan kita di UKM, di UPSI, di UUM, program mereka setahun setengah ataupun 3 semester. Jadi kerana itu mereka boleh fokus kepada semester 3. Semester 3 tu maknanya mereka boleh buat untuk pengalaman sekolah dan juga untuk latihan mengajar. Tapi kita disebabkan kita cuba compactkan program ini kepada hanya 1 tahun 2 semester, jadi sebab itulah yang kita rasa pembelajaran kita tu agak berat lah, ya. Sebab semester 1 ni kita dah kena buat kursus yang melibatkan praktikal, yang mana kena pergi ke sekolah dan sebagainya. Okay. Jadi kalau di kawan-kawan kita yang di universiti lain mungkin mereka agak relax sedikit lah, mana kita kata, sebab kita terpaksa pecahkan kepada 2 fasa ni, ya, fasa kerana bila lihat, sebab kita nak kena sesuaikan dengan takwim persekolahan. Jadi kalau mengikut amalan sebelum ni, dia tidak mengganggu semasa semester berjalan. Maksudnya kita tak perlu pergi semasa semester break ni. Seminggu ni boleh balik rehat di kampung. Tapi bila kita lihat kepada takwim persekolahan, kalau kita buat semester break selepas daripada final exam baru kita nak pergi, sekolah dah tutup sehingga bulan 3 tahun depan. Jadi kerana itu bila kita tengok jadual, kita ada 2 minggu di akhir nanti, selepas daripada kita habis 14 minggu kuliah. Lepas itu kita akan pergi lagi 2 minggu, dan nak cukupkan 1 minggu tu kita terpaksa gunakan kita punya semester break ni. Jadi sebab itulah untuk fasa 1 5 hingga 9 Disember, maknanya insya-Allah hari Isnin sehingga hari Jumaat nanti. Kemudian fasa 2 pula akan bermula pada 30 Januari 2023 sehingga 10 Februari 2023. Ini tak silap saya minggu dalam takwim kita minggu ke-15 dan minggu yang ke-16, ya, untuk kita ni. Kemudian jadi memang dari segi pelaksanaan yang mudahnya ialah 3 minggu sekaligus. Macam kita buat sebelum ni lah, ya, untuk batch yang sebelum ini, batch yang sebelum ini. Tapi isu sekarang ni ialah menyesuaikan dengan takwim persekolahan itu yang menjadi halangan untuk kita nak buat sekaligus selama 3 minggu. Penempatan institusi bagi pengalaman sekolah ni adalah di sekolah ataupun institusi pendidikan yang telah dipilih oleh pelajar. Ya. Jadi peringkat awal dulu kita bagikan senarai sekolah-sekolah di wilayah ataupun di Lembah Kelang ini, yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita memilih lah, ya. Sebab kita memilih sekolah-sekolah itu dengan tanggapan kita bahawa ini adalah sekolah yang mana pelajar kita pernah pergi untuk pengalaman sekolah dan juga untuk latihan mengajar. Jadi kita mengharapkan maksudnya proses itu akan menjadi lebih mudah lah, walaupun akhirnya kita tengok ada juga sekolah-sekolah yang masih lagi agak rigid. Jadi sebab itulah berlakunya pertukaran sekolah dan sebagainya yang kita akan bincang selepas ini. Pergi kepada prosedur pelaksanaan. Fakulti akan menjadikan surat kebenaran dan makluman penempatan pelajar bagi pengalaman sekolah di sekolah, institusi ataupun institusi pendidikan yang telah dipilih oleh pelajar. Surat ini akan diberikan kepada wakil daripada setiap sekolah yang kita pilih itu. Kalau sebelum ini kita secara individu, tapi sebabkan sekarang ini kita dah pergi ke sekolah secara berkumpulan, jadi untuk satu sekolah itu kita akan keluarkan satu surat yang menyenaraikan semua pelajar yang ada di sekolah berkenaan. Jadi maksudnya surat itu akan diserahkan kepada pentadbiran sekolah pada hari pertama kita melapor diri, ya, di sekolah ataupun di institusi yang kita pilih lah. Dan kemudian surat itu juga jadi pengenalan diri, diserahkan kepada pentadbir sekolah sewaktu melapor diri. So itu dia punya proses, ya, proses dia. Kemudian tugasan bagi kursus ini memerlukan pelajar mengumpulkan maklumat dan bukti daripada dokumen, temu bual dan juga pemerhatian. Jadi dokumen ni khususnya kalau kita nak lihat adalah untuk tugasan yang melibatkan profil sekolah ataupun institusi.
Jadi mungkin kita perlu dokumen, contohnya kadang-kadang mungkin ada majalah sekolah ke ataupun ada profil sekolah ke dan sebagainya, kalau kita boleh dapatkan, ataupun mungkin ada juga sekolah yang dia dah ada website dan sebagainya, kita boleh dapatkan pada situ. Kita membuat ni bersama dengan guru yang kita pilih sebagai sampel untuk kita lah. Dan kemudian pemerhatian. Jadi kita minta izin daripada guru berkenaan untuk kita masuk ke kelas, kita tengok apa yang dibuat dalam kelas dan sebagainya, dan begitu juga pemerhatian yang bersifat umum. Kita tengok macam mana pelajar, pergaulan pelajar, macam mana pembelajaran pelajar dan sebagainya secara umum. Dan hasilnya pelajar akan menjadikan laporan bertulis untuk dihantar kepada penyelaras pengkhususan dan seterusnya dinilai bagi tujuan pemarkahan. Laporan tersebut mesti diserahkan kepada penyelaras pengkhususan selewat-lewatnya pada hari Jumaat minggu ketiga semester 2, sesi 2022 dan juga 2023. Jadi maksudnya bila masuk semester kedua nanti, minggu ketiga. Minggu ketiga. Jadi maksudnya untuk menyediakan laporan itu selepas daripada kita selesai pengalaman sekolah ni, kita ada lebih kurang, kalau tak salah saya, dalam 6 minggu lah, sebulan setengah. Sebab kita akan habis nanti pada minggu yang ke-16, lepas tu kita ada peperiksaan akhir. Walaupun saya difahamkan kebanyakan kursus yang kita ambil adalah penilaian alternatif. Jadi maknanya dia tidak berjalan secara berpusat. Masing-masing pensyarah akan jalankan di tempat ataupun di dewan kuliah masing-masing sajalah. Lepas tu kita ada bina insan guru, lepas tu anda akan balik bercuti selama 2 minggu kalau tak salah saya. Jadi total semua tu lebih kurang ada, lepas tu buka semester, ada masa lagi 3 minggu untuk sediakan laporan itu. Jadi lebih kurang dalam 6 minggu lah. Bagi menyediakan laporan bertulis untuk diserahkan kepada penyelaras pengkhususan masing-masing. Okey, lulus dalam kursus PQI 6006, iaitu pengalaman sekolah ni adalah prasyarat bagi kursus PQI 6007, latihan mengajar yang anda akan ambil daftar pada semester 2 nanti, dan juga jalankan latihan mengajar tu selepas selesai daripada semester 2. Jadi maknanya kalau tak lulus PQI 6006 ini, jadi tak boleh proceed dengan 6007. Ini adalah tugasan yang anda perlu buat. Yang pertama, tugasan satu adalah profil sekolah dan juga institusi pendidikan. Di mana kita pergi itu, yang saya sebut tadi adalah profil sekolah. Ceritakanlah sekolah itu bagaimana, apa fasiliti yang dia ada, dan kita juga fokus kepada bidang kita. Contohnya kalau bidang sains, contohnya dalam biologi. Jadi dia mungkin boleh fokuskan profil sekolah itu tentang juga tambah kemudahan-kemudahan yang berkait dengan bidang dia. Ya. Kalau yang bidang sains komputer sebagai contohnya, apa kemudahan untuk bidang sains komputer yang ada di sekolah tu, komputer labnya, apa dia punya hardware yang ada dan sebagainya lah. Itu tentang profil sekolah. Jadi ada setengah yang buat profil sekolah tu sampai 780 muka surat pun ada yang saya pernah tengok sebelum ni lah. Tak perlulah panjang sangat, ikut kepada kesesuaian yang kita sebut tadi lah. Untuk memperkenalkan institusi di mana kita menjalankan pengalaman sekolah itu tadi. Untuk tugasan 2, analisis pemerhatian pengajaran dan pembelajaran. Jadi berdasarkan kepada nak guna pendampingan tu macam tak berapa, tapi tak apa. Maknanya tadi kita mendampingi seorang guru dalam bidang pengkhususan kita. Jadi di situlah anda akan ikut dia masuk kelas, akan temu duga dia, akan interview dia, akan perhatikan apa yang dia buat. Jadi berdasarkan kepada itulah maka anda akan buat tugasan yang kedua. Jadi seperti yang kita katakan tadi, maknanya seorang pelajar akan dapat seorang guru sebagai sampel dia. Jadi situlah dia boleh dapat benda-benda yang diperlukan di sini. Kemudian yang ketiga, tugasan yang ketiga adalah jurnal refleksi pengalaman sekolah. Ini lebih kepada macam tulis diary lah. Tapi bukan diary sekadar mencatatkan hari ni saya pakai baju apa, pergi apa, jumpa siapa, tidak. Tapi maksudnya kita tulis sedikit apa yang kita lalui dalam satu hari itu, dan apa refleksi kita terhadap pengalaman yang kita lalui tersebut. Jadi ini adalah komponen yang ketiga dalam tugasan yang kita perlu lakukan dan juga kita
laporkan sebagai hasil daripada kursus pengalaman sekolah yang kita lalui ini. Jadi saya selalu sebut kepada pelajar untuk memudahkan penyelaras. Jadi setiap orang bila nak hantar report nanti, dia hantar satu bundle saja tapi letakkan divider. Maksudnya penyelaras tahu okey, ini tugasan 1, ini tugasan 2, ini tugasan 3. Binding satu saja. Jadi maksudnya kalau penyelaras pengkhususan tu dia ada 30 orang pelajar dalam bidang dia, maknanya dia dapat 30 saja. Ini kalau dia nak hantar pecah-pecah satu-satu ni, kalau 30 kali dengan 3 ada 90. Baiklah, saya sarankan untuk memudahkan kita nak submit pun mudah dan penyelaras untuk nak menilai dan juga memberi markah nanti pun mudah. Jadi compile dalam satu, letakkan dia punya divider bagi setiap tugasan yang kita buat tadi. Okay, baik. Ini peranan dan tanggungjawab pelajar. Menghadir taklimat untuk kursus pengalaman sekolah, memahami objektif kursus pengalaman sekolah. Yang ketiga, mengemukakan surat pengenalan pelajar semasa melaporkan penempatan di sekolah atau institusi pendidikan dan membina hubungan positif dengan komuniti institusi. Maknanya di sekolah tu kita cuba wujudkan hubungan yang baiklah dengan guru-guru yang ada. Walaupun kita fokus kepada seorang guru dalam bidang kita itu, tapi kita juga cubalah maknanya wujudkan hubungan yang baik dengan guru-guru yang lain. Sebab kita nak faham suasana yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, tanda tangan kehadiran setiap hari dalam borang kehadiran pengalaman sekolah dan kumpulkan borang dari pentadbir sekolah atau institusi selesai penempatan. Okey, ini borang ini akan diedarkan bersama-sama dengan surat penempatan sekolah ni nanti. Jadi setiap orang. Jadi borang penempatan ni perlu ada setiap orang. Jadi dia akan tanda tangan setiap hari kehadiran itu. Dan di akhir sekali dia perlu dapatkan pengesahan daripada pentadbir sekolah. Maknanya pengetua ke ataupun penolong kanan ke. Bila selesai nanti pada minggu yang ke-3 untuk fasa 2 nantilah. Jadi borang tu untuk minggu pertama, minggu depan ni simpan dulu. Jadi bila dah selesai minggu yang ke-3 di penghujung nanti, barulah dapatkan pengesahan daripada pihak pentadbir sekolah, dia chop, sign, barulah dilampirkan bersama-sama dengan laporan yang akan dihantar kepada penyelaras. Okay, kemudian perhatikan dan kumpulkan maklumat dan bukti yang diperlukan untuk tugasan yang ditetapkan. Jadi macam buat collect data lah sama ada dokumen yang kita sebutkan tadi itu ataupun pemerhatian, interview dan sebagainya. Kemudian sediakan laporan bertulis untuk tugasan yang diberi. Kemudian menyerahkan tugasan yang laporan bertulis kepada penyelaras pengkhususan sebelum tarikh akhir yang ditetapkan. Okey. Kehadiran di penempatan institusi adalah 100% pada waktu operasi. Okey, sekiranya pelajar tidak dapat memenuhi syarat ini kerana alasan perubatan, pelajar harus menyerahkan sijil cuti sakit tidak lebih daripada 3 hari. Sekiranya lebih daripada 3 hari, pelajar harus melakukan penempatan semula. Okey, jadi maknanya kehadiran itu adalah 100%. Tetapi kalau ada alasan perubatan yang tidak lebih daripada 3 hari lah, maksimumnya 3 hari, jadi perlu kemukakan MC dan sekiranya lebih perlu kepada penempatan semula. Kita tengok keadaan, kalau tidak lebih daripada 5 hari, kadang-kadang mungkin pergi kepada extension saja, maknanya tambah lagi, tambah semula, maknanya bukanlah perlu pergi cari sekolah baru ataupun penempatan untuk yang baru 3. Kita tengok kepada situasi lah. Dan kami mengambil maklum untuk minggu yang pertama ni banyak ataupun ramai pelajar yang akan menghadiri convocation. Jadi kita dah ada sediakan surat, satu standard surat yang akan kita mana pelajar yang perlukan ini maklumkan kepada pihak ni. Jadi surat itu akan ditujukan kepada pengetua sekolah untuk memaklumkan bahawa pihak fakulti bersetuju untuk memberi pelepasan 1 hari saja kepada pelajar ini bagi tujuan menghadiri convocation tersebut. Tapi untuk convocation diri sendiri saja. So itu dia punya ni lah tentang kehadiran. Okey, ini takwim akademik. Saya dah sebut dulu, sebab tu kalau kita tengok di sini ni pengalaman sekolah blok 1 atau fasa 1 ni kita buat pada 5 hingga 12. Okey.
11-12 ni sampai hujung minggu lah. Kita letak Sabtu, Ahad ya. Tapi sebenarnya 5 sampai 9 sajalah. 5 hari bekerja. Lepas tu kita ada kuliah 7 minggu. Lepas tu kita akan pergi kepada pengalaman sekolah lagi 2 minggu di sini. 10 hari bekerja. Jadi mula pada 30 bulan 1 sampai 12 hari bulan 2. So kemudian kita akan ada 5 hari untuk peperiksaan akhir semester, tapi saya jangkakan tidak semua kursus akan ada peperiksaan akhir secara berpusat ya. Jadi kemudian kita ada kem bina insan guru dan kemudian kita ada cuti semester 3 minggu. Jadi itu saya katakan tadi ada 6 minggu lebih lah, maknanya ada 6 minggu. So sini ada 2 minggu, 5, lepas tu campur lagi 8 minggu sebenarnya ya. Ada 8 minggu untuk anda siapkan. Kerana semester 2 bila masuk nanti, kuliah kita start 13 hari bulan 3. So pada minggu yang ketiga ya, minggu terakhir untuk anda menyerahkan laporan bertulis bagi pengalaman sekolah. Okey. Baik. Kita berhenti yang ni dulu. Saya nak share tentang panduan untuk kita buat. Sekejap ya. Okey. Sekejap, saya nak share. Okey, stop sharing. Okey, tu dasar. Okey, boleh nampak? Boleh, Doktor. Boleh. Okey, baik. Okey, ini tugasan kita sebutkan tadi. Pengalaman sekolah. Tugasan 1, mungkin 35% profil sekolah institusi pendidikan. Dalam tugasan ini, anda akan mengetahui dan menerangkan dan menulis laporan tentang setiap institusi pendidikan yang ditempatkan. Untuk melaksanakan tugas ini, anda perlu beberapa banyak dokumen mengenai institusi pendidikan dan meminta bantuan dari pegawai yang berkenaan di institusi tersebut untuk mengetahui maklumat berikut. Nama, alamat, geografi dan sekitarnya, grade ataupun jenis institusi pendidikan, logo, visi dan misi, pendaftaran murid, bilangan guru atau pensyarah dan staf sokongan, sejarah, kalender. Benda ni saya macam saya sebut tadi lah, kalau sekolah yang ada majalah sekolah tu lagi mudah lah ya, untuk kita buat. Okey, sejarah institusi pendidikan, kalender, struktur organisasi dari segi pentadbirannya, akademiknya, co-curriculumnya, peranan tanggungjawab guru dan staf sokongan, prasarana dan kemudahan institusi pendidikan. Okey, aktiviti yang dibuat. Saya ambil sampel sajalah, bukan nak masukkan semua. Macam saya kata tadi lah, sampai 7-80 muka surat untuk profil sahaja. Tidak perlu sampai ke tahap itulah. Aktiviti murid, projek khas yang anda rasa, bagi saya pilih sampel-sampel yang anda rasa menarik. Especially berkait dengan bidang pengkhususan masing-masing lah. Itu yang ni. Kemudian iklim institusi pendidikan, kebersihan, keceriaan, kantin, kemudahan sukan, darjatan dan landscape, papan tanda, perpustakaan. Tugasan yang kedua adalah analisis pemerhatian pengajaran guru ataupun pensyarah. Dalam tugasan ini, untuk setiap institusi pendidikan yang ditempatkan, anda akan melakukan pemerhatian bersama seorang guru atau pensyarah, termasuk menemu bual mereka. Anda akan menulis laporan hasil pemerhatian dan temu bual yang dijalankan. Okey, pemerhatian terhadap amalan pedagogi guru. Anda akan mengenal pasti seorang guru pensyarah, khususan subjek masing-masing untuk dibuat pemerhatian bagi menilai amalan pedagogi setiap pelajaran ataupun kuliah yang mereka jalankan. Anda boleh menggunakan skema pengkodan untuk amalan pedagogi yang diberikan bagi memudahkan, namun format penulisan laporan tidak terikat kepada skema tersebut. Sekejap lagi saya akan share yang kata skema pengkodan ini.
Tapi bila nak hantar laporan, janganlah isi dalam borang tu, tunggu hantar yang tu tak. Itu hanyalah untuk nak catat dia punya data saja. Ataupun finding kita, ataupun observation kita tu. Tapi bila nak pilih, nak buat laporan nanti, kita akan elaborate lah benda tu dalam bentuk essay, dalam bentuk essay. Dan anak akan menulis laporan mengenai hasil penilaian berkenaan. Okey, ini dari segi apa? Amalan pedagogi guru ataupun pensyarah yang kita pilih, itulah sebagai sampel kita. Okay, kemudian sehari dalam kehidupan seorang guru ataupun pensyarah, kenal pasti hanya satu guru pengurusan subjek, luangkan masa satu hari dengan guru itu, menghadiri, memerhatikan semua pengajaran, kuliah, tutorial pada hari tersebut dan perhatikan aktiviti yang sedang dilakukannya. Pada hari tersebut anda akan melakukan perkara berikut. Ikuti guru untuk semua pelajaran, kuliah, tutorial pada hari berkenaan. Ini juga perlu kepada kebijaksanaan anda untuk communicate. Mungkin ada guru yang dia tak nak kita ikut dalam semua. Tak apalah, ikut kesesuaian. Tapi yang pentingnya, tujuan tugasan ini ataupun part ini adalah untuk kita mengenal pasti rutin seorang guru di sekolah. Apa yang dibuat dalam satu hari itu. Jadi mungkin kita nak masuk semua kelas dengan dia tu, mungkin ada guru yang setuju, ada guru yang mungkin tak bersetuju. Itu mengikut kesesuaian kita lah, kepada kebijaksanaan kita untuk berbincang dengan dia. Okey, nyatakan juga apa yang guru lakukan semasa rehat dan masa lapang. Jadi bukanlah nak kena ikut dan bagi tanda semua sekali, tapi faham. Kita nak faham rutin seharian. Okey, kemudian sebanyak pemerhatian ataupun temu bual berdasarkan situasi operasi sekolah ataupun institusi pendidikan. Okey, buat senarai semua aktiviti seperti mengajar, berbincang, bertemu pelajar, menyediakan pelajaran dan bahan, memeriksa alat, penyeliaan, penilaian dan lain-lain. Contohnya macam kalau pelajar dalam bidang sains kan, macam mana bila dia nak handle kelas dalam lab, apa yang cikgu tu buat sebelum kelas dalam lab tu mula dan sebagainya. So itu antara benda-benda yang kita akan observe. Okey. Kemudian anggarkan masa yang dihabiskan untuk setiap jenis aktiviti. Tanyakan kepada guru apa yang telah dilakukan sebelum hari dan apa yang akan dia lakukan selepas hari itu. Jadi ini boleh ditambahkan dalam senarai aktiviti seorang guru dalam satu hari. Dan anda akan menulis laporan naratif mengenai kehidupan seharian guru berkenaan. Okey. Okey, baik. Yang ketiga, jurnal refleksi pengalaman sekolah. Okey, yang ni saya sebut tadi macam ni is look like macam kita buat diary lah. 3 minggu kita ada di sekolah tu, kita catatkan pengalaman kita setiap hari secara ringkas dan kita punya reflection kita terhadap pengalaman kita pada hari itulah. Dalam tugasan ini, anda akan mencatat perspektif anda sebagai seorang calon guru tentang pengalaman anda di sepanjang tempoh mengikuti pengalaman sekolah dalam bentuk jurnal. Anda akan menulis gambaran harian mengenai penempatan anda di sekolah ataupun institusi pendidikan tersebut. Secara keseluruhan, jurnal anda harus memberi tumpuan kepada perkembangan profesional anda semasa penempatan berkenaan. Garis panduan berikut dapat membantu. Yang pertama, fokus refleksi anda adalah memahami apa yang diamati dan bukannya sekadar memperhatikan apa yang berlaku. Jadi seperti saya kata tadi, perlu ada refleksi, bukan just record saja. Hubungkan apa yang anda amati dengan yang anda amati dalam praktik di institusi tersebut dengan apa yang telah anda pelajari di UM. Fikirkan idea baru atau amalan pengajaran yang dapat dihasilkan berdasarkan apa yang diperhatikan. Bersikap profesional dalam menulis mengenai amalan guru dan juga murid yang diperhatikan. Bayangkan amalan pedagogi masa depan anda berdasarkan persoalan berikut. Ini sebagai panduan sajalah, panduan saja. Bagaimana teori pembelajaran dipraktikkan di dalam kelas? Bagaimana pembelajaran dimudahcarakan? Sejauh mana perkaitan di antara aktiviti yang anda lihat dengan apa yang anda pelajari di UM? Bagaimana kurikulum mereka bentuk dan dilaksanakan? Contohnya bagaimana cara topik itu disusun? Bagaimana guru bertindak balas terhadap respon murid? Apakah bentuk aktiviti yang melibatkan murid? Kemudian perhatikan juga peranan dan tanggungjawab profesional masa depan anda seperti peranan anda sebagai seorang guru pada masa depan. Contohnya macam mana? Kalau kita tengoklah tugas guru ini selalu dikaitkan dengan bebanan. Jadi macam mana cara kita nak sesuaikan diri kita dengan beban tugas seorang guru di sekolah.
Ada juga mungkin juga di luar sekolah lah berdasarkan interview kita dengan guru tadi. Kemudian corak interaksi dan hubungan profesional dengan guru dan pentadbir lain. Peranan anda dalam komuniti sekolah mengenai apa yang dilakukan, ya, mempengaruhi. Maknanya refleksi ini bermaksud apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan benda itu boleh membantu kita untuk menjadi seorang guru yang profesional ataupun yang baik pada masa hadapan. Refleksi mengenai falsafah anda tentang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. So ini adalah panduan bagaimana untuk anda menyelesaikan tugasan bagi kursus ini. Okey. Yang itu saya nak bagi ada okey. Ini tadi yang saya kata template tadi tu, ya. Untuk penilaian amalan pedagogi. Sekejap, ya. Template. Okey, so ini adalah template, boleh nampak, ya? Boleh, Doktor. Okey, baik. Template ni kita boleh labelkan tanpa nama lah juga kita. Okay. Tapi yang saya katakan tadi lah, maknanya ini adalah untuk membantu kita membuat catatan. Apa elemen yang kita nak fokus dalam observation kita tu. Tapi bukan, sebab saya pernah berjumpa ada student, dia tulis di sini pernah, lepas tu dia hantar scoping ni. Dia dua muka surat lah. Maknanya dia hantar depan belakang tu, dia tulis itu saja. Tidak, Yang ini adalah sebagai satu template untuk membantu kita apa fokus kita bila kita observe guru tu mengajar. Okay. Yang pertama contohnya elemen mewujudkan suasana dan hubungan baik. Jadi apa catatan kita? Okey, guru ni dia contohnya kita kata dia ingat nama semua murid dalam kelas. Okey, ya. Kemudian guru ni kita lihat katakanlah dia dapat mewujudkan kita katakan unsur kecindan dalam pengajaran. Jadi kita catatkan apa contoh-contoh itulah. Okey, membentuk budaya untuk belajar. Contohnya apa yang dilakukan oleh guru mewujudkan budaya untuk belajar tadi. Pengurusan bilik darjah. Macam mana contohnya menguruskan disiplin murid. Jadi yang guru tu buat, apa yang dia buat kita perhatikan, ya. Pengurusan tingkah laku pelajar berkait dengan disiplin. Okey. Kemudian berkomunikasi dengan pelajar. Okay, contohnya macam ini kalau kita kata dalam bidang bahasa, TESOL, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Arab. Jadi macam mana dia communicate dengan murid dalam kelas? Adakah dia menggunakan bahasa yang dia ajar? Ya, adakah dia gunakan bahasa perantara dan sebagainya? Jadi komunikasi itu juga benda yang kita perhatikan. Bukan saja elemen bahasa tapi juga elemen ketertiban komunikasi antara guru dengan murid dan sebagainya. Okay, teknik penyoalan dan perbincangan. Okay, melibatkan pelajar dalam pembelajaran. Jadi macam mana guru mendorong murid untuk actively involved dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kemudian menggunakan pentaksiran dalam pengajaran. Apa aktiviti yang ataupun bagaimana pendekatan dan juga aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk mentaksir, ya, pembelajaran murid dan begitulah seterusnya. So ini adalah sebagai panduan sahaja, bukan hantar report tu dengan sekeping borang ni isi apa di situ saja. Tidak, ini hanyalah sebagai kita katakan tadi sebagai satu instrumen untuk kita untuk kita collect data dalam pemerhatian kita. Okay, baik. So saya rasa itu sahajalah berkait dengan dokumen-dokumen ataupun bahan yang saya nak kemukakan. Okey. Sebelum saya saya stopkan dia punya apa tu. Okey, baik. Okey, seterusnya apa yang saya nak kongsi dengan anda semua tentang prosedur. Sebab saya tahu mungkin ada berlaku sedikit kegusaran dalam kalangan pelajar yang telah memohon untuk melaksanakan pengalaman sekolah di wilayah, ya, kerana keperluan. Okey, kalau pelajar yang dalam beberapa kelas saya itu saya dah jelaskan tentang perkara ini, ya. Kerana ada yang membangkitkan persoalan kenapa kita tidak kebenaran ataupun kelulusan daripada pihak KPM, Perak Putrajaya tidak diperolehi sebelum semester bermula. Macam saya sebutkan tadi, kerana
permohonan daripada Putrajaya, kita tidak boleh mengemukakan permohonan secara blanket. Kita kena hantar detail pelajar kita, ya, nama, bidang, berapa bilangan, ya. Jadi kerana itu, kita hanya dapat menghantar surat permohonan kebenaran daripada Putrajaya pada minggu yang ketiga. Kerana untuk makluman anda, sebab itu semasa taklimat haluan siswa, saya maklumkan jumlah pelajar adalah 368. Tetapi sebenarnya jumlah terakhir adalah 373. Kerana ada 5 orang pelajar telah melakukan pendaftaran lewat. Mereka ini sebenarnya kalau mengikut prosedur, mereka tidak boleh mendaftar. Kerana setelah, sebab amalan di Muslim Melaya, kalau batch yang lepas 2 minggu sebelum semester bermula, yuran penuh mesti diselesaikan. Jadi ada 7 orang yang mereka ini tidak menyelesaikan pembayaran yuran penuh. Jadi mereka telah buat rayuan lah dengan alasan masing-masing. Jadi atas pertimbangan, ya, kerana kalau pelajar tidak mendaftar, RM700 yang dibayar semasa persetujuan menerima tawaran itu tak akan dipulangkan oleh universiti. Okay. Jadi maknanya 5 orang pelajar ini, kalau rayuan mereka ditolak oleh pihak sentral, oleh pihak AASC, maknanya mereka ini tak boleh mendaftar satu, yang kedua RM700 itu pun tak dapat balik. Jadi kita cubalah untuk merayu, menggunakan ruang, walaupun kita semester batch yang lepas kita telah diberi amaran oleh pihak AASC. Tapi tak apa, kita terpaksa tebalkan muka kerana ialah kita memikirkan tentang kebajikan pelajar. So that's why bila masuk minggu ketiga tu barulah kita boleh dapat final list yang confirm, barulah kita hantar surat kepada pihak KPM. Yang sebenarnya dari segi amalan biasa lebih bersifat prosedural saja. Tapi cuma gitulah, bila kita nak apply kebenaran daripada KPM, kita mesti hantar detail. Kita bukan hanya buat sekeping surat bagi tahu minta, tak. Kita mesti hantar detail. Bidang berapa dan sebagainya. Kalau untuk batch yang lepas, saya terpaksa isi mengikut negeri mana, bidang berapa orang dan sebagainya. Kerana batch yang lepas mereka nak data detail untuk taburan pelajar yang buat latihan mengajar dan juga untuk praktikal di sekolah ni, sama ada pengalaman sekolah ataupun ni. Tapi kali ini nampaknya mereka tak minta detail yang itu. Jadi tapi kita kena hantar maklumat detail tadi mengikut bidang dan juga berapa jumlah tenang. Okey, jadi kita hantar dan we managed to get the response pada 24 hari bulan November. Ya, surat itu bertarikh 22 daripada Timbalan Ketua Pengarah, jadi bertarikh 24. Dan semasa kita hantar surat permohonan itu juga, kita telah hantarkan salinan permohonan itu kepada semua JPN di seluruh Malaysia. Ya, kecuali Sabah dan Sarawak. Tapi kita hantar juga salinan kerana kita tak, sejak daripada semester batch yang lepas, kita tidak lagi menghantar pelajar kita ke Sabah dan Sarawak. Kerana kalau di Sabah pun recommended adalah sangat complicated, ya, untuk pelajar buat praktikal di sana. Okay, so kita dapat 24 hari bulan dan surat kelulusan itu sebenarnya di-email kepada kita dan juga telah dihantar CC-nya kepada semua pengarah JPN. Dan hasil daripada CC kelulusan itu juga, kita telah mendapat pemakluman daripada beberapa JPN. Yang saya dapatkan, saya tanya daripada pejabat Izzaz Tinggi tadi, daripada Penang, daripada Perlis, dan ada satu lagi. Sebab surat itu dihantar secara by post. Yang mana mereka memaklumkan mereka tiada halangan untuk membenarkan pelajar kita. Tapi disebabkan kita tak hantar ke negeri-negeri tersebut, jadi surat itu kita just simpan kepada file lah. Tapi untuk wilayah ni, dia agak pelik sedikit. Dia nak kita apply semula kebenaran daripada mereka. Walaupun KPM sudah pun memberikan kebenaran tersebut. So jadi sebab itulah bila kita nak apply kepada JPN, perkara yang sama, cumanya dengan KPM, kita tak perlu menghantar maklumat sekolah di mana. Tapi untuk JPN, kerana amalan kita sebelum ni, selepas pelajar pergi ke sekolah tu barulah kita hantar surat yang dah detail. Kita maklumkan, okey, pelajar kita akan melaksanakan pengalaman sekolah dan latihan mengajar di sekolah berkenaan. Ini nama sekolah, jadi adalah nama pelajar. So jadi kita tak boleh hantar kepada JPN ni list yang
detail yang up to date sehinggalah kita mendapat senarai yang muktamad. Jadi kerana itulah bila ada pelajar datang nak pindah sekolah dengan alasan macam-macam lah. Jadi kerana itu sampaikan kalau nak kira hari semalam pagi ataupun semalam pagi ada pelajar datang nak tukar sekolah. Jadi kita maklumkan bahawa tak boleh lagi nak tukar. Sebab kalau tak nak tukar, kita tak boleh nak finalisekan kita punya list untuk kita hantar kepada JPN. Jadi apatah lagi dengan wilayah yang minta sebelum pergi itu dah kena hantar. So sebab itulah ada pelajar yang pergi ke JPN bila tanya. Jadi cuma saya nak betulkan kerana saya dapat mesej daripada seorang penyelaras yang hantar dalam grup penyelaras maklumkan ada pelajar kita pergi. Saya berterima kasih atas inisiatif itu. Tetapi cuma ada maklumat yang tak betul. Bila pergi jumpa pegawai itu kata dia tak ada terima apa-apa email daripada universiti. Sebenarnya dia telah terima email itu daripada kita. Salinan yang kita kata permohonan CC permohonan kebenaran KPM. Dan dia telah respon email kita pada 29 hari bulan November. Sebelum daripada pelajar itu pergi berjumpa dengan pegawai berkenaan pun. Dia dah apply kepada kita, dia kata dia ada saranan ataupun cadangan senarai sekolah untuk penempatan pelajar kita. Okay. Kemudian yang kedua dia kata dia menunggu respon daripada pihak KPM kelulusan daripada bahagian pengurusan sekolah harian itu. Dia kata ditunggu surat tu, maka dia akan keluarkan surat kebenaran daripada wilayah JPN wilayah. Sebenarnya surat tu dia dah di-emailkan oleh KPM pada 24 hari bulan. Jadi maksudnya 29 dia kata dia tak dapat lagi surat. Jadi semalam pihak fakulti Encik Syarul Nizam, pengurus pentadbiran fakulti, telah berkomunikasi dengan pegawai tersebut. Dia beritahu kata dia tak dapat. Barulah kita hantar pagi semalam kita hantar surat tu dan dia dah tengok surat tu. Dan kita pun hantarlah list. Walaupun kita tahu list tu memang ada lagi yang tak up to date. Kerana ada list yang tapi kita terpaksa hantarlah sebab dia kata okey, hantar dekat dia pagi ni, dia akan cuba secepat mungkin untuk dia hantarkan surat untuk dibawa kepada sekolah tadi. Tapi untuk pengetahuan kita, yang minta surat itu, yang insist mesti ada surat tersebut, hanyalah wilayah persekutuan saja. Okey, untuk Selangor apa yang kita dimaklumkan, tidak ada syarat sebelum nak pergi itu mesti ada. Sebab surat KPM tu sebenarnya adalah surat kelulusan. Surat JPN tu hanyalah mengambil maklum saja. Jadi dia bukan proses untuk meminta kelulusan lagi sebenarnya. Tapi tak tahulah sebab masing-masing negeri mungkin ada prosedur masing-masing. Jadi itulah yang menyebabkan surat yang kita hantar dalam communication, kita communicate dengan dia pada pagi semalam. Dia kata dia akan cuba selesai. Tapi itulah kita tunggu sampai petang semalam pun surat tu masih belum ada, return belum ada. Tapi dia sebut, pegawai tu sebut kepada pengurus pentadbiran kita yang communicate dengan dia. Dia kata tak apa, dia kata dia ada grup WhatsApp dengan pengetua-pengetua sekolah. Jadi maknanya mereka boleh communicate itu melalui, maknanya kalau kebenaran diberikan itu dia boleh maklumkan secara segera kepada pihak sekolah, macam itulah. Jadi kita tak tahu sebab kalau mengikut dia tu, kita tak sebutlah kata dia janji. Tapi maksudnya dia kata okey, dia akan panjangkan benda ni kepada pengarah dan secepat mungkin dia akan cuba untuk respon kepada kita. So jadi itu adalah situasi tentang surat daripada JPN yang diminta oleh pengetua-pengetua di wilayah. Jadi buat sehingga petang semalam, tapi pagi tadi saya berkomunikasi dengan Encik Syarul Nizam. Dia kata dia check email memang tak ada respon, tapi dia kata dia akan cubalah untuk communicate dengan pegawai itu sebab ialah kita pun rasa macam tak berapa proper untuk kita nak menghubungi pada hujung minggu untuk urusan kerja. Tapi dia kata tak apa, dia akan cuba dulu kalau mungkin ada apa-apa feedback yang boleh membantulah. Tapi kami tadi berbincang, saya dengan Dr. Zahra di Melandekan, ada juga beberapa yang lain. Untuk situasi di wilayah kita cadangkan begini. Untuk sekolah yang memang insist nak juga surat tu, jadi hari Isnin pagi cuba communicate dengan sekolah itu, bagi tahu kata apa yang kami boleh bawa adalah surat kebenaran KPM dan juga surat yang dihantar oleh fakulti kepada JPN yang sedang menunggu respon daripada JPN.
Jadi kalau sekolah tu kata okey tak apa, kami boleh terima yang tu, maka boleh pergi hari Isnin pagi tu ya. Ataupun kalau ada sekolah yang kata okey tak boleh, kami nak juga surat jawapan daripada JPN, maka untuk yang itu tak payah pergilah ke sekolah. Tapi kalau sekolah yang tak insist minta benda tu, tak apalah, tak payah tanyalah. Bawa saja surat yang KPM tadi tu, tunjukkan kepada dia, dan surat fakulti tu just in case kalau sekiranya dia tanya, beritahu kata fakulti dah hantar surat dengan list. Dan saya pun difahamkan oleh Cik Syarul Nizam tadi, dia kata list yang kita hantar semalam tu pun sebenarnya ada lagi student yang ubah. Ada, saya rasa melibatkan 4 sekolah ke macam tu lah, yang masih lagi tak termasuk dalam senarai itu. Dan begitulah lebih kurang. Mana masih lagi perlu di-update. Kita pun mention kepada pegawai JPN tu, kata surat list yang kita hantar ni kita tak boleh nak muktamadkan lagi sebab kata masih ada lagi beberapa perubahan yang dibuat. Jadi kita kata tak apa, kita hantar dulu. Mostly kita kata 90% adalah confirm lah berdasarkan nama sekolah dan pelajar yang hantar. So dalam situasi ini, macam saya kata tadi, sekolah yang tidak insist nak surat JPN tu, just pergi bawa surat KPM tadi, semua dah ada. Surat lapor diri itu akan diedarkan melalui email. Saya dapatkan pengesahan daripada pejabat jabatan tinggi. Mereka akan hantar email kepada, kalau tak salah saya dimaklumkan tadi, 2 orang wakil daripada setiap sekolah. Jadi maknanya wakil, maknanya masing-masing cek email lah ya. Surat itu sedang disiapkan berdasarkan kepada tadilah. Sebab bila tukar sekolah, maka surat lapor diri itu juga dia akan bertukarlah sebab nak kena buat ditujukan kepada pengetua sekolah yang kita pilih. So jadi maknanya hari Isnin bawa surat lapor diri itu, bawa surat KPM dan juga surat kopi yang apa yang dihantar. Ini untuk sekolah di wilayah sajalah. Ya, untuk sekolah di Selangor saya rasa tak complicated sangat. Okay, dan kemudian untuk permit mengajar. Permit mengajar ni boleh sebab permit mengajar dia kena permohonan individu, kena berurusan. Sebab ada yang tanya saya, fakulti tak boleh sebab dia permohonan individu. Permit mengajar ni daripada orang yang nak mengajar. Kita tak, cumanya JPN hanya salurkan maklumat saja kepada kita. Contohnya saya difahamkan kalau untuk Selangor, mereka cadangkan supaya kita kemukakan permohonan itu secara berkumpulan, mudah untuk mereka proses. Jadi yang tu saya mungkin mohon bantuan daripada Persatuan DPP lah. Mereka boleh bincang, wujudkan satu tak kisahlah komiti ke apa ke untuk yang pengalaman sekolah. Sebab permit mengajar ni bila buat, dia akan sah lakunya setahun. Jadi boleh pakai untuk latihan mengajar nanti sekali. Jadi untuk negeri Selangor ni, mana boleh kumpul, borang untuk Selangor boleh dapat secara online. Jadi isi, lepas tu mungkin lantik beberapa orang wakil untuk pergi berurusan secara berkumpulan. Mungkin saya rasa mungkin mereka buat begitu untuk memudahkan proses di jabatan lah untuk mereka uruskan. Sebab kalau mengikut list malam, list malam yang akan kepada JPN wilayah, jumlah pelajar di wilayah adalah 183. Ya, 183. Jadi baki itu lebih kurang dalam 150 tu Selangor dengan Negeri Sembilan lah, based on yang kita bagi dalam senarai yang ada sebelum ini. Okey, saya rasa mungkin itu saja yang saya nak sampaikan. So sekarang ni saya buka kepada persoalan lah. Silakan. Assalamualaikum doktor, nak tanya. Okey, silakan. Saya mendengar. Saya nak tanya tentang surat pelepasan konvo. Nak email pada siapa ya untuk dapatkan surat tu? Okey, surat pelepasan konvo tu akan diberikan sekali dengan email yang itulah kot, yang okey, email kepada DPP lah. Mana siapa yang perlu kepada pelepasan konvo, email kepada DPP, DPP UM tu. Okey, jadi dia akan respon kepada email kita tu. Sebab draft surat tu saya dah tengok semalam. Cuma tunggu timbalan dekan akan sign saja surat tu untuk reply kepada kita lah. Okey, terima kasih doktor. Sama. Pelepasan convocation untuk 1 hari saja untuk diri sendiri.
Kalau nak pergi convocation, adik ke, abang ke ataupun ayah nak convo ke, begini ya. Untuk adik-beradik, kalau sekiranya, okey, saya sebut begini sebab ada saya dipanjangkan permohonan nak pergi convo ahli keluarga. Kalaulah adik anak yatim, maksudnya mak ayah tak adalah nak pergi temankan adik untuk convo. Atas pertimbangan kemanusiaan kita boleh benarkan. Tapi kalau atas dasar mak ayah pun dah datang, cuma adik nak convo tu, pergi selepas sekolah lah. Nak ambil gambar ke apa dengan adik apa semua tu tak ada masalah. Okey, tapi kalau nak pergi semata-mata untuk nak ni ni kita tak dibenarkan lah untuk convocation orang lain. Kecuali situasi sebutkan tadi, maksudnya kalau dia tak ada mak ayah, lepas tu adik nak convo, tak ada siapa nak temankan, kita boleh pertimbangkan lah atas dasar kemanusiaan. Okay. Doktor nak tanya. Okey, teruskan. Kalau cikgu pembimbing tak dapat masuk kelas untuk PDP atas sebab tertentu, boleh ke kita relief? Ni soalan daripada pengetua sekolah masa kita orang pergi sekolah itu. Okey, sepatutnya tak boleh lah sebab kita dalam surat tu, surat itu menyebut kan, kita sebut dalam surat penempatan yang masa permohonan persetujuan awal tu pun kita ada sebut. Guru ini tidak akan terlibat dengan apa-apa aktiviti PDP. Tetapi kalaulah kita kata dalam tempoh, sebab saya rasa untuk your first week pergi ni nak biasakan dengan suasana dululah. Tapi kemudian contohnya another 2 weeks nanti kalau dia nak minta masuk kelas, kalau you all rasa benda tu bermanfaat untuk dapatkan pengalaman, seperti kita kata kursus ni adalah pengalaman sekolah. Jadi kalau you all rasa peluang masuk kelas tu ada manfaatnya, bagi saya itu bergantung kepada keinginan individu. Kemudian yang keduanya cuma sebut kepada pengetua, kalau tidak ada apa-apa masalah dari segi peraturan, maka bergantung tadilah persetujuan pelajar tu sendiri. Dan kalau dia rasa macam okey, dia boleh dan dia juga rasa nak dapat pengalaman untuk mengajar, saya secara asasnya tak ada masalah sebenarnya isu itu. Tapi cuma kena tanya juga pengetua, kata takut nanti ada isu dari segi peraturan lah, kata peraturan sekolah tu. Sebab macam saya sebutkan tadi, kerana dari segi peraturan kementerian, permit mengajar tu diperlukan untuk seseorang mengajar di sekolah. Padahal you all belum ada permit mengajar lagi kan, dalam proses lagi nak memohon. Cara begitulah. Tapi maksudnya kalau relief pun janganlah banyak sangat. Jangan banyak. Sebab tu sekolah, ada sekolah yang dia suka terima ramai guru praktikal ni. Sebab dia boleh dapat banyak manfaat. Tapi cumanya kena pandai lah. Kita pandai bawa diri. Macam saya sebut tadi, maksudnya kalau pengetua tanya, jadi apa yang boleh jawab ialah dari kami, maknanya jawab secara politik lah. Maknanya dalam taklimat yang diberikan kepada kami, pengalaman sekolah ni tidak melibatkan sebarang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Maknanya tetapi bergantung kepada individu. Maksudnya kalau kita rasa macam disebut tadilah, maksudnya boleh pengalaman ni. Relief ni kita takutnya kalau relief guru yang kita pilih sebagai sampel tu logik lah. Tapi takutnya relief cikgu-cikgu, kita fahamlah sekolah ni cikgu ni pergi sana, cikgu ni ada aktiviti ni, kelas tak ada, dia suruh kita masuk. Jadi itu bagi saya gunakanlah pertimbangan kebijaksanaan masing-masing. Boleh? Boleh doktor, terima kasih doktor. Jurnal kan kena buat untuk dirasakan ketiga tu kena buat by week ke, maksudnya kena ada 3 refleksi journal ke macam untuk satu je untuk ketiga-tiga minggu tu? Saya rasa tengok kepada, okey, dia journal ni, kalau buat journal kadang-kadang orang buat secara harian. Saya pernah tengok ada orang buat secara harian. Tapi harian tu satu hari tu mungkin 3/4 page lah. Dia bukan kata satu hari tu sampai satu muka surat. 3/4
page. Tapi maksudnya dia buat tengok kepada keperluan. Tapi bagi saya lebih kepada jurnal ni, cari pengalaman-pengalaman yang kita rasa signifikan untuk kita share dengan penyelaras kita untuk nak menceritakan bahawa kita dapat manfaat daripada pengalaman sekolah yang kita lakukan di sekolah ni. Jadi nak kata buat, okey, ni refleksi minggu 1, ni refleksi minggu 2. Tidaklah rigid sebegitu. Tetapi maksudnya bagi saya kalau tanya saya lebih cenderung kepada refleksi kepada benda-benda yang you rasa is apa nama tu relevant dengan you punya ni lah. Oh, maknanya you rasa bermanfaat pergi ke sekolah untuk pengalaman sekolah. Maksudnya depends pada kita jugalah, Doktor. Betul. Okay. Maknanya not too short dan not too long. Alright, thank you. Doktor nak tanya. Okey. Doktor. Hai doktor. Tak, teruskan tu. Saya boleh dengar, cuma saya mutekan mikrofon ni. Oh, okey. Doktor nak tanya sebab sekolah kami ni baru ni ada dalam beberapa belas orang lah dalam sekolah tu. Jadinya tak ada masalah ke sebab kat sekolah tu bersetuju. Lepas tu tapi yang semuanya berlainan subjek. Tapi dalam 15 orang macam tu. Tak ada masalah isu ke doktor? Okay, 15 orang. Sekolah di mana tu? Sekolah SMKL Bukit Bintang. Oh, ni. Dekat 15 orang you all pergi. Okey, dia macam ni. Isu dia satu saja. Kalau sekolah boleh terima, kalau sekolah boleh terima satu batch 300 orang lagi senang urusan saya. Tapi dia macam ni. Bila you pergi terlalu ramai, adakah 15 orang itu akan mendapat guru dalam bidang masing-masing yang tidak redundant? Faham doktor. Okey. Sebab nanti, cuba you bayangkan 3 orang nak pergi interview seorang cikgu. Pening cikgu tu. Kalau saya tak nak. Tapi semua berlainan subjek rasanya. Sebab hari tu yang diterima. Okey. Kalau berlainan subjek dan akan mendapat sampel guru yang berlainan, okey, no problem. You can proceed. Maksudnya 3 kumpulan yang pergi berlainan. Maksudnya 1 kumpulan dah diterima, 2 kumpulan tapi sekolah setujulah. Okey, sekolah setuju tu bagi saya tak ada. Okeylah, tak apalah sekolah setuju tu baguslah. Tapi cuma nak kena tengok tadi macam saya katakan, maksudnya kena tanya juga, mana kena tengok. Okey, contohnya macam kita kata, you all pergi sekolah tu katakanlah bidang sejarah 4 orang. Betul. Okey. Kalau 4 orang bidang sejarah, kalau sekolah tu memang ada 4 orang cikgu sejarah. Okey, fine, proceed, no problem. Okey, kalaulah you pergi sekolah tu katakanlah subjek biologi 4 orang. Tapi cikgu biologi dia ada 2 orang je. So macam mana you nak buat? Itu yang kita, kenapa yang kita bila kita buat guideline dulu semasa nak pilih sekolah, kita kata apa? 7 orang maksimum, skor-skornya 3 bidang. Tapi ada yang dia kononnya lah menggunakan kreativiti, 5 orang satu bidang, lepas tu bidang lain tu seorang-seorang cukup 7. Tapi kita bimbang nanti bila 5 orang ni satu bidang, bila pergi ke sekolah tak cukup cikgu yang nak jadi sampel untuk setiap seorang. So itu yang akan menimbulkan isu di situ. Sebab seorang guru, macam saya kata tadi lah, kalau 3 orang semua nak kumpul dekat dia, nak observe dia, lepas tu nak interview dengan dia, saya takut cikgu tu pula yang tak nak. Baik doktor, faham. Terima kasih doktor. Sama. Okey, ada yang angkat tangan, Syahira. Akmal. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi doktor. Saya nak tanya. Sekolah saya, Sekolah Seri Pantai adalah sekolah yang sangat insist untuk dapat surat daripada JPN wilayah lah. Dia cakap, you tak ada surat, you tak boleh masuk sekolah. Jadi, anda kata by hari Isnin ni saya tak dapat lagi surat daripada wilayah tu. Maksudnya saya kena masuk Selasa lah, macam tu kan? Ya, Selasa, betul. Dan adakah kehadiran kita orang diberi kelonggaran lah sebab kita orang tak cukup sehari? Betul, tak ada masalah. So tak ada masalah pun lah. Sebab tu kita sebut tadi 1 hingga 3 tu adalah considerable lah. Macam isu kesihatan, isu nak pergi konvo. Jadi benda tu kita boleh pertimbangkan. Macam isu ni lah tak dapat surat. Ya, kita hari Isnin ni boleh kita follow. Tapi saya ada mesej, tapi cuma voice message daripada Cik Syarul Nizam ni. Saya tak boleh nak dengar lagi mesej ni. Apa, mungkin dah ada feedback daripada pegawai JPN tu. Jadi saya sekejap lagi, ataupun
Boleh bagi saya 1 minit, saya nak dengar sekejap mesej ni, lepas tu kita continue balik dengan Q&A. Sebab saya tengok ada tengah angkat tangan ramai. Boleh ya? Terima kasih doktor. Boleh doktor. Okay, 1 minit je. Ya. Doktor, saya ada soalan. Sabun. Kita akan berada di sekolah bermula Sekejap. 7 pagi sehingga 2:30 petang lah kan? Maknanya setiap hari Okey, kena sekejap. hadir. Saya tengah dengar mesej daripada Cik Sarul Nizam ni pasal apa nama ni ya. Pegawai daripada JPN. Sekejap lagi, 1 minit je. Sekejap lagi boleh sambung soalan. Alright, doktor. Okey, baik. Baik, pada itulah maknanya tak ada penyelesaian jugalah. Walaupun dah bercakap dengan tu, maknanya masih lagi perlu kepada kelulusan daripada pengarah daripada wilayah. Jadi tak apa, macam saya katakan tadi, maksudnya kita akan lihat situasi ini sebagai it's an emergency situation lah. So kita tengok kalau Monday tu, kalau kita boleh dapat surat tu, kita akan forward terus kepada masing-masing. Okey, boleh tadi soalan siapa yang tanya tadi tu? Teruskan. Okey, Syazwana. Hello, Assalamualaikum doktor. Okey, Assalamualaikum. Saya ada soalan. Saya daripada pelajar kejuruteraan. Okey. Jadi kami ni untuk subjek kejuruteraan agak payahlah untuk pilih sekolah yang ada subjek teknikal. Lepas tu ada macam suka saya
kita orang bertiga ada pilih satu sekolah dan kita dah confirmkan dengan cikgu sekolah tu hanya ada satu je cikgu untuk subjek teknikal. Macam mana ya doktor kalau untuk nak interview satu cikgu tu? Andai kata tak boleh untuk kami bertiga interview satu cikgu, macam mana nak buat sekarang? So itulah masalah dia. Tak apalah kalau cikgu tu sanggup untuk nak hadap 3 orang you all buat interview. Jadi isunya nanti akan timbul, dia kata takkan you nak buat laporan yang sama. Duplicate je laporan semua 3 orang. Tapi kalau cikgu tu kata dia sanggup, maksudnya untuk masing-masing seorang ni akan interview ni berasingan, tak apalah. Tapi macam mana situasi tu sepatutnya dulu kena tanya dulu. Tapi sekarang ni dah jadi macam ni. So option yang adanya ialah you kena make sure bahawa mana cikgu tu yang pertama, seorang cikgu tu dia sanggup nak hadap ketiga-tiga. Lepas tu dan juga you all pula ketiga-tiga orang ni tak boleh nak janganlah bagi report yang sama lah. Oh, okey, baik, faham doktor. Okey, baik. Terima kasih doktor. Sama. Nur Syahida. Tak ada. Okey, Fatin Zahidah. Hello doktor. Saya nak tanya, saya ni daripada sains komputer. Okey. Jadi dalam sekolah tu menengah rendah satu guru, menengah atas satu guru. Jadi untuk minggu pertama, fasa pertama ni bolehlah mengikut menengah rendah tu. Bila untuk fasa kedua, menengah rendah ni ada exam. Okey. Ada exam. Jadi pengatur kata untuk bila exam jangan ganggu, tak boleh diusik. Jadi saya kena convert ke menengah atas. Bila menengah atas ni guru tu dah nak ada komplikasi dan nak beranak lah. Jadi macam mana? Ke boleh je ikut dalam proses exam tu? Dia macam ni, isu sekolah periksa tak periksa tu sebenarnya tak efek sangat. Sebab kita bukan nak masuk kelas. Cumanya mungkin cikgu tu akan kena pergi jaga exam. Okey, tak apalah. Masa dia pergi jaga exam tu, sama ada nak pergi tolong ikut dia masuk dalam kelas ke, boleh. Tapi interview tu kita boleh buat in between tu. Jadi maksudnya tak ada masalah sebenarnya kalau kita kata nak kena convert menengah rendah ke menengah atas. Sebab kita bukan nak mengajar dan bukan nak masuk everyday tu kena masuk kelas, tak. Kita hanya pergi tengok saja. Masuk kelas tu pun bila kita nak observe cikgu mengajar ataupun kita nak tadilah bila cikgu yang menjadi sampel kajian kita ataupun sampel fokus kita tadi tu, dia ajak kita masuk kelas, kita tengok dia. Itulah baru boleh. Hatta kalau dia masuk untuk jaga periksa pun boleh, tak ada masalah. Jadi fasa kedua tu tak banyaklah aktiviti yang boleh dinyatakan dalam report sebab dia hanya pergi exam, jaga exam. Okey, maknanya kalau pergi maksudnya kalau pergi masa fasa 1 ni dia ada pengajaran, guru tu masih lagi mengajar. Dia orang tengah rush untuk exam naik sekolah lah. Untuk exam naik sekolah kan, sebab kita sekarang ni masih berbaki lagi dalam 7 minggu kan di sekolah. Jadi maknanya kalau sekiranya pengajaran tu hanya akan berjalan pada fasa 1 ni, okeylah, mana fokus fasa 1 ni untuk observe pengajaran dia dalam kelas untuk ni. Jadi bila pergi kepada semester 2 nanti, fokus kepada rutin seharian dia, interview dengan dia, itu saja. Okeylah, kalau boleh macam tu. Boleh, tak ada masalah. Okey, Syazwana. Okay, siapa yang dah tanya soalan tu boleh turun tangan lah, lengoh tu lama-lama naik tangan angkat. Okey, Nurul Najihah, silakan. Okey, Assalamualaikum doktor. Macam tadi doktor cakap, semalam DPP dah email ke JPN surat yang belum di-finalize nama lagi kan? So kan ada baki lagi 2 sekolah yang dah tadi saya dapat surat yang dah di-finalize. So ada baki lagi 2 sekolah yang dah di-updatekan nama dia. So saya tahu tak surat tu dah dihantar lah ke JPN juga. Macam mana? Kita hari Isnin lah sebab yang kita hantar hari Jumaat tu dah hantar. Memang yang update tu dibuat sebelah petang baru kita dapat jumpa ada sekolah, ada pelajar yang tukar sekolah tu. Jadi memang list yang kita yang update sebelah petang tu kita tak hantar lagi lah dekat JPN. Oh, so maksudnya penambahan lagi dua buah sekolah tu belum dihantar lagi lah sebenarnya.
Belum. Oh, sebab sekolah tu lah, sekolah kami pun sebenarnya insist nakkan surat tu sebelum masuk ke sekolah, surat JPN Tak tu apa. sebelum masuk. Nanti kita akan updatekan list tu. Jadi masukkan list yang baru tu bersama dengan lampiran surat yang depan tu kan. Kan surat JPN tu ada depan tu. Okey, jadi tak apalah, masukkan surat list baru tu lah, sebab list baru tu kita akan informkan balik pada hari Senin. Oh. Okey lah. Okey. Terima kasih. Baik. Doktor, kiranya hari Isnin nanti kan, kita orang kena standby je ke ataupun memang kita orang akan pergi hari Selasa? Okey, you sekolah di mana? Saya SMK Wangsa Melawati. Okey, sekolah tu memang insist nak surat. Memang nak sangat, dia dah cakap daripada awal lagi hari tu. Okey, so sekarang ni bila pergi besok ataupun hari Isnin pagi tu, just contact sekolah saja, kata sekarang ni yang ada dengan kami hanyalah surat daripada surat kelulusan JPN dan juga surat yang telah dihantar oleh universiti kepada JPN wilayah, tapi belum mendapat kelulusan. Belum mendapat respon. Dia sebenarnya kalau ikut prosedur, JPN ni bukan meluluskan. JPN ni hanyalah mengambil maklum saja. Tapi tak buat macam mana, dia ada kuasa tu, dia kata dia nak juga kelulusan daripada dia orang, kita terpaksa akur lah. Tapi sebenarnya dari segi amalan negeri lain tu, dia akan bagi tahu, okey, kami mengambil maklum dan tiada halangan untuk membenarkan pelajar UM melaksanakan kursus pengalaman sekolah dan latihan mengajar di sekolah-sekolah di bawah seliaan JPN sekian-sekian lah. Itu yang kita kata, yang saya kata tadi, Penang kita dapat, ada yang kita dapat Penang dengan Perlis ke apa yang tadi saya dimaklumkan. Sebab kebenaran kelulusan memanglah daripada KPM. Kalau KPM tak lulus, negeri tak boleh, JPN tak boleh benarkan. Tapi itulah dia tak nak, tak apa. So maknanya jawab kata yang kami boleh bawa hari ini adalah surat kelulusan KPM dan juga surat permohonan yang telah dihantar oleh fakulti kepada JPN wilayah tapi belum mendapat respon. Itu saja yang ada. Kalau dia kata okey tak boleh datang, tak apalah, tak payah datang lah. Okey. Terima kasih doktor. Sama. Okey, ada soalan lain? Kita dah hampir dah 11.40, dah 2 jam dah tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Saya nak tanya berkaitan borang kehadiran PS. Okey, akan diberikan bersama-sama dengan bersama dengan surat lapor diri tu. Jadi nanti borang tu akan di-email kepada wakil ke? Ya, betul. Dan borang kehadiran PS tu kena everyone print or Ya, satu je? setiap seorang print satu untuk dia lah. Okey, terima kasih. Dalam borang tu dia ada pelajar, bidang, sekolah mana, lepas tu tarikh dia kena sign. Assalamualaikum doktor. Salam. Saya tanya Suara tak clear, saya tak boleh, saya tak jelas. Tak boleh dengar. Okey, you ada kawan lain yang on kat situ juga ke? Tak ada. Sekarang boleh dengar je. Okey, sekarang boleh dengar. Okey, contohnya kalau kita tak dapat hadir sebab ahli keluarga yang sakit dan perlu penjagaan, macam mana tu? Contohnya sehari sahaja. Okey, kalau sehari tu kena ada orang kata apa, ada evidence lah, jaga keluarga. Okey, contohnya macam medical card untuk keluarga tu bagi tahu kata saya tak dapat hadir pada tarikh sekian, kena jaga atau bawa keluarga pergi check up atau pergi hospital dan sebagainya, kena ada evidence. Boleh insya-Allah. Kita pertimbangkan secara kemanusiaan. Maksudnya evidence tu kita hantar dekat sekolah atau dekat fakulti? Hantar dekat fakulti atau apa, kat sekolah pun kena maklumkan jugalah. Yes, kat sekolah kena maklumkan. Okey, baik doktor, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Doktor saya tanya, okey,
untuk pengalaman sekolah kan, kalau kita boleh berikan komitmen pada pukul 8 tetapi hanya sampai pukul 1 sahaja, boleh ke doktor? Sebab pukul 2 tu saya macam saya masuk kerja lah. Tapi saya boleh bagi komitmen pukul 8 sampai pukul 1. Lepas tu kena bergerak pergi kerja. Boleh ke? Yang itu kena bincang dengan sekolah lah. Okey, 8 sampai pukul 1. Maksudnya untuk setiap tempoh sepanjang 3 minggu tu? Ya. Betul. Okey, dia sekolah sampai pukul berapa biasanya? Dapat sekolah mana? Saya dapat kajian utama. Kajian utama? Betul. Kajian utama. Okey, dia sekolah 7.30 lah, bukan pukul 8 ya, 7.30 sampai pukul 1. Ya betul. 7.30 sampai 1. Okey, tak apalah. Yang tu dia bincang dengan sekolah, pakai budi bicara. Sebab saya rasa kalau pukul 7.30 sampai pukul 1 tu okey lah, sebab sekolah pun biasanya pukul 2 akan balik kan. So yang tu bincang dengan sekolah. Bincang dengan sekolah. Tapi kalau daripada pihak UM pula, adakah tiada masalah ataupun adakah saya perlu? Saya rasa ginilah, buat surat lah, emailkan kepada DPP UM lah. Nanti kita tengok macam mana. Okey, baik doktor, terima kasih. Baik. Doktor. Okey. Saya nak bagi cadangan kan sebab suara tak dengar. Macam saya, dengar ke? Okey. Okay, saya dah pindah sekolah, dah tukar sekolah. Tapi saya dah inform kepada Puan Asnira through email tapi tak ada respon. Jadi boleh ke untuk buka balik spreadsheet tu supaya student yang tukar sekolah boleh update orang punya detail dalam tu. Pindah sekolah mana. Spreadsheet tu tak boleh pakai dah. More than 50% semuanya dah haywire dah. Dah tukar. Sebab tu yang kita kata nak dapatkan list update yang baru ni tu memang kita tak boleh pakai daripada daripada spreadsheet tu. Sebab memang dah ubah. Bukan setakat ubah sekolah ke sekolah je, ubah negeri pun ada. Daripada Selangor daripada wilayah pergi ke Selangor pun ada. Jadi mungkin tak apalah isu tu sekarang ni cuba tengok balik. Sekarang ni sebelum ni sekolah di mana, minta sekolah di mana? Sekolah Perempuan Sri Aman, Teleng Jaya. Okey. Lepas tu sekarang ni yang baru? SMK Sri Utama, Teleng Jaya juga. Okey, so tak apalah, saya communicate balik dengan Puan Asnira, kata nak confirmkan balik, kata nama saya di bawah sekolah mana. Okey, baik doktor. Sebab spreadsheet yang kita buka dulu tu memang dah tak boleh pakai dah. Sebab semalam bila saya duduk discuss dengan Cik Nizam semalam, bila kita nak cepatkan proses untuk finalizekan list tu, jadi bila kita check balik, bila check dengan Puan Asnira dengan Puan Sunita, dia kata memang tak boleh refer dah. Dekat spreadsheet tu dia kata memang almost lebih daripada 50% yang dah ubah sekolah. So tak apa, yang kes ni cuba communicate dengan Puan Asnira untuk reconfirm nama tu lah, nama tu duduk di sekolah mana. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum doktor. Salam. Okey, baik. Saya pengalaman sekolah di SMK Kajian Utama sekali dengan Nazri tadi itulah. Dan sekolah ni dia mempunyai 2 sesi. Jadinya saya kena ikut 2 sesi ke ataupun hanya 1 sesi sahaja? Tak, 1 sesi sahaja. 1 sesi sahaja. Cikgu mana yang kita pilih sebagai sampel tu lah. Mana kalau cikgu tu sesi petang, pergi petang. Kalau cikgu tu sesi pagi, pagi. Okey, baik doktor. Jadi anda kata sebab pengetua tu dia ada cakap dengan saya, dia nak berikan saya hanya 1 tingkatan saja, tingkatan 3. Dia tak nak bagi saya 1, 2, 4, 5. Dia nak bagi saya tingkatan 3 saja. Boleh kan? Dia okey, saya tak faham apa maksud bagi tingkatan tu. Sebenarnya kita nak cari seorang guru saja. Jadi bila kita pergi ke sekolah, kita hanya akan approach cikgu ni saja. Tak kisahlah dia mengajar tingkatan 1 ke, dia mengajar tingkatan 2 ke, dia mengajar 1, 2, 3 ke. Tapi kita akan bersama dengan cikgu ni. Lepas tu cikgu ni lah yang akan pergi, nanti kalau dia masuk kelas contohnya,
macam saya kata tadi, kalau cikgu tu observation kita tu mungkin 1-2 kali mungkin dah memadai dah untuk kita nak dapatkan maklumat yang kita template yang saya tunjukkan tadi tu. Jadi maksudnya mungkin dia masuk kelas tingkatan 1, kemudian dia masuk kelas tingkatan 2. Okey, ikutlah. Tapi yang bila dia kata saya nak bagi tingkatan 3 saja, tak nak bagi tingkatan 1, saya tak faham apa maksud di sebalik itu. Itulah sebab pengetua yang cakap gitu. Jadi dia kata tak apa nanti. Dia kata nak bagi satu tingkatan tu, satu tingkatan. Tapi cumanya maklumkan pengetua tu bahawa saya perlu memilih seorang guru kata, dan yang mana saya akan masuk observe dia mengajar, lepas tu saya akan interview dia. Cakap macam tu je. Okey, baik doktor, faham. Baik. Assalamualaikum doktor. Salam. Saya nak tanya cikgu tu, kita akan pilih Ya, kita bukan yang pengetua. Ataupun kalau sekolah bagi, sekolah yang tentukan, ambil yang sekolah tentukan lah. Faham, maknanya first day, mana hari Senin nanti, datang sekolah, jumpa pengetua dulu, macam tu? Biasanya lapor diri itu kita jumpa pengetua, ataupun kalau pengetua tak ada, penolong kanan lah. Faham, untuk serahkan semua surat-surat, and then diorang akan lead kita lah untuk apa buat next. Ya, bagi tahu cerita lah, kata kami untuk pengalaman sekolah ni, kami perlu approach satu orang guru. Lepas tu ceritalah tugasan kami. Yang pertama kena buat profil sekolah. Lepas tu yang keduanya kami kena approach seorang guru dalam bidang kami. Nak kena observe dia mengajar, interview dia, lepas tu tengok dia punya rutin dia dan sebagainya. Kalau nak tunjuk dokumen yang saya, sebab dokumen ni nanti akan diberi. Dapat dekat mana nanti? Dia akan email sekali dengan surat penempatan tu lah. Faham, okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, so saya letakkan 5 minit lagi. Yang terakhir untuk soal jawab. Doktor, boleh saya tanya? Okey. Okey doktor, ini saya nak tanya untuk latihan mengajar nanti. Adakah sekolah itu akan di area Lembah Kelang ataupun dia dah terbuka? Saya tak berdapat nak beri jawapan lagi sebab tempat untuk latihan mengajar ni akan diputuskan oleh pengurusan fakulti yang melibatkan dekan, timbalan-timbalan dekan dan juga ketua-ketua jabatan. So di situlah pembuat dasarnya ataupun pemutusnya. Jadi kita tak pasti. Cuma baru ni ada orang tanya saya sebab ada sekolah yang dia bagi syarat. Dia boleh terima untuk pengalaman sekolah dengan syarat pelajar yang sama kena buat LM di sekolah dia juga. Memang kita kata tak ada masalah. Memang boleh pun. Tak ada isu benda tu. Tapi cuma tentang tempat latihan mengajar sama ada akan kekal di Lembah Kelang sahaja ataupun akan pergi ke ataupun dibenarkan untuk ke negeri-negeri seperti mana batch yang sebelum ni, keputusan belum dibuat oleh pihak pengurusan fakulti. Okey, faham doktor. Terima kasih. Baik. Sama. Doktor, adakah kelonggaran untuk diberi kepada pelajar untuk buat LM di negeri masing-masing memandangkan ada kesulitan, contohnya susah untuk travel lah untuk pengalaman sekolah ni. So untuk 3 minggu tu mungkin okey, tapi untuk 3 bulan tu macam dia struggle lah sikit. Macam mana tu doktor? Dia susah lah kalau nak pergi sebab dia macam ni, dia melibatkan sebab permohonan yang kita hantar setakat ni kepada KPM tu adalah untuk Lembah Kelang. Macam saya kata tadi, decision belum dibuat oleh pihak fakulti sama ada membenarkan ataupun tidak. Jadi saya nak cakap pun kalau saya kata boleh, nanti kan kalau fakulti kata, kalau pengurusan fakulti kata tak boleh pun tak ni juga. Jadi tak apalah, benda tu kita tengok case by case lah macam mana. Tapi for time being saya boleh sebutkan bahawa kebenaran ataupun tempat di mana latihan mengajar nak dibuat tu memang bergantung kepada keputusan yang akan dibuat oleh pengurusan fakulti. Okey, soalan lain? Ada 2 minit lagi. Kita berhenti pukul 11.55. Okey, Nur Amira. Assalamualaikum doktor. Salam. Tanya, kawan saya sekarang ni dia pergi umrah and then
And dia akan balik ke sini dan dia akan sempat datang ROS tu hari terakhir minggu pertama ni. Hari Jadi terakhir saya nak, minggu. okay, jadi saya tanya, kan kita ROS kan 3 minggu, jadi dia macam kira tak cukup minggu kan? Okay, so dia kena ganti. Saya rasa dia dah hantar surat pada kita kalau saya tak apalah nanti kita minta dia kalau dia dah sebab saya rasa ada satu kes lah yang masuk tu tapi kita belum bagi jawapan tak apa. Kita akan respon pada dia nanti. Mana dia kena kalau satu hari dia mungkin boleh pergi report cuti pada hari akhir tu lapor diri tapi mungkin dia perlu kepada extension lah. Itu kita akan respon pada dia punya dia. Okay, terima kasih Doktor. Sama. Okay, 1 minit terakhir. Doktor saya nak tanya tentang kehadiran. Borang kehadiran tu kita once kita dapat daripada dalam email tu kita bawa sendiri hari-hari dan kita perlukan cek pengesahan tu hari-hari ataupun by week je. Terima kasih Doktor. Untuk minggu saja. Maknanya surat pengesahan kehadiran tu dia kalau mengikut amalan sebelum ni lah, iaitu kalau LM LM dia letak di tempat tanda tangan kehadiran di sekolah tu. Dia dimasukkan dalam fail di situ. Jadi setiap hari cikgu datang, sign di situ. Lepas tu bila dah habis LM tu, barulah dia pergi ambil borang tu, dapatkan cop pengetua, lepas tu submit pada penyelaras. Oh, that means kita kena tinggalkan borang tu pada bahagian office kan? Mengikut amalan yang dibuat sebelum ni begitulah. Pelajar tu akan pergi tinggal di office tu, dia letak situ, maksudnya dia sampai, dia pergi sign. Lepas tu dia pun pergilah berurusan dengan cikgu apa semua sekali, jumpa dengan cikgu tu. Lepas daripada tu, bila dah habis tu, barulah ambil borang tu, pergi jumpa pengetua ataupun PK ke, cop situ sebagai tanda pengesahan. Okey, terima kasih Doktor. Sama. Okey, kalau tak ada, saya rasa itu saja. Taklimat kita pada pagi ni, ada apa-apa isu boleh salurkan melalui Nak tanya, kalau kita nak cuba juga untuk latihan mengajar di negeri masing-masing, dengan siapakah kita boleh berunding untuk mengusulkan cadangan untuk mengadakan latihan mengajar? Okey, semua communicate dengan DPP UM, email tu Oh, email Kalau nak jumpa direct dengan orang yang bertugas tu, macam saya kata tadi, semua permohonan akan dipertimbangkan secara ni. Tapi macam saya kata tadi, buat masa ni belum ada apa-apa decision lagi lah. Semua katakanlah, maknanya kalau dah ada decision nanti, barulah kalau nak buat permohonan, nak katakanlah nak memohon untuk LM di negeri ataupun di ni, apa alasan dia. Jadi barulah kita boleh bawa kepada jawatankuasa yang berkaitan untuk pertimbangkan. Doktor, terima kasih. Okey, baik. Okey, so saya ini soalan terakhir. Terima kasih semua kerana hadir taklimat pada pagi ini. Saya doakan ataupun kita sama-samalah doakan supaya pelaksanaan pengalaman sekolah ini dapat berjalan dengan lancar seperti mana kita harapkan. Sebab saya sebutkan kepada you all lah, memang kita rasa macam agak hektik, terkejar-kejar. Sebab puncanya satu saja, kerana kita nak selesaikan program kita ni dalam tempoh 2 semester ataupun 1 tahun pengajian saja. Kalau pengajian kita ni 1.5 tahun, saya rasa mungkin kita tak perlu terkejar-kejar macam ni. Kerja saya pun relax, jantung saya pun boleh berfungsi dengan baik insya-Allah. Ini asyik sakit jantung je tengok dengan situasi-situasi yang dilalui ini sebab kita terpaksa sentiasa mengejar suasana untuk membolehkan apa yang kita rancang itu dapat berjalan dengan baiklah. Jadi sama-samalah doa. Lepas sembahyang tu jangan lupa doa supaya kita harapkan paling lewat pun hari Isnin kita boleh dapat surat tu lah. Surat kebenaran tu. Jadi maksudnya kalau kita boleh dapat, kita boleh pergi lapor diri di sekolah. Tapi kalau masih lagi ada masalah, tak apa, kita akan cuba cari jalan terbaik untuk
menyelesaikan situasi yang saya sebutkan tadi lah. Jadi insya-Allah berkat doa kita semua, apa yang kita rancang ini dapat berjalan dengan baik. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih atas perhatian anda semua dan terima kasih juga kepada pensyarah yang mungkin ada turut serta dalam taklimat ini sampai ke penghujungnya. Semoga semua dapat menjalankan kursus pengalaman sekolah ni dengan lancar dan tercapai objektif dan tujuan insya-Allah. Okay, sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada tim teknikal yang menyiapkan tim kita pada pagi ini. Jadi apa-apa isu boleh communicate dengan ketua batch masing-masing dalam bidang. Jadi ketua batch tu boleh forwardkan isu ni kepada pejabat jabatan tinggi untuk kita cuba bantu selesaikan sebaik mungkin. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you doktor. Welcome. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Welcome. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.